dengan sumber semula jadi tidak menikmati kemudahan infrastruktur yang asas. Mengapakah sebagai contohnya rakyat Sabah terpaksa menghadapi masalah putus elektrik yang sering berlaku, sesuatu yang tidak lagi kedengaran di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Alor Setar, Ipoh, Seremban, Melaka, Johor Bahru, Kuantan, Kota Baru, Kuala Terengganu maupun di Kuching, Sibu, Miri. Setelah Tunku Abdul Rahman mengemukakan cadangan bersejarahnya mengenai pembentukan Malaysia pada Mei 1961, beberapa proses perundingan telah diadakan berikutan dengan berbagai bantahan, sama ada dari dalam atau luar Sabah dan Malaysia, termasuk Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap cadangan yang berkenaan. Suruhanjaya Kubul telah menjalankan soal selidik dengan rakyat Sabah dan Sarawak untuk menentukan pandangan rakyat tempatan terhadap cadangan penubuhan Malaysia. Saya rasa tidak ada cara yang lebih bermakna. Bolehlah Yang Berhormat, Saya rasa, penjelasan. dengar, saya rasa tidak ada cara yang lebih bermakna untuk menandakan ulang tahun ke-50 kenegaraan Malaysia untuk Sabah dan Sarawak, selain daripada mengentakkan satu kajian yang komprehensif mengenai kejayaan dan kegagalan semua aspek pembangunan di dua negeri selama 5 dekad yang lepas, dan mengumpulkan pandangan dari rakyat Sabah dan Sarawak. Okey, maka boleh. saya meniru supaya kerajaan persekutuan bersama-sama dengan kerajaan-kerajaan negeri Sabah dan Sarawak supaya menubuhkan satu suruhanjaya siasatan diraja mengenai impian dan aspirasi rakyat Sabah dan Sarawak semasa pembentukan Malaysia, sama ada ianya telah tercapai atau dikhianati sepanjang 5 dekad ini. Bolehlah Suruhanjaya siasatan diraja ini, Suruhanjaya siasatan diraja ini harus mengadakan perjumpaan awam di 57 kawasan parlimen di Sabah dan Sarawak supaya utarakan sepenuhnya. Sekiranya persekutuan tidak bersedia, dah banyak fitnah tu. sekiranya Dah banyak tuduhan tu. sekiranya Yang Berhormat, kerajaan persekutuan tidak bersedia menubuhkan Suruhanjaya siasatan diraja, maka cadangan kuasa pilihan parlimen mengenai plan hala 7 Government Transformation Program Satu Malaysia harus mengambil alih tugas yang penting dan penuh cabaran itu ni. Adakah Yang Berhormat Kota Belus sokong apa dia? ada satu Suruhanjaya diraja Bagi saya mengenai kemajuan sama ada aspirasi rakyat Sabah dan rakyat Sarawak menyertai Malaysia adalah dikotakan atau dikhianati. Adakah Yang Berhormat rela untuk menyokong? Boleh saya jawab? Ya. Terima kasih. Yang Berhormat, lagi panjang ya. Panjang lagi ya. Tadi banyak gangguan termasuk daripada Kota Belud. Boleh? Kalau tak ada masa Datuk Yang Di-Pertua, ini penting Yang Di-Pertua, saya perlu jelaskan. Okey, tambah bagi jalan, tak ada masa. Yang Di-Pertua, dah bagi tadi tanya soalan tadi. Atas nasihat dan Di-Pertua, Tuan Yang Di-Pertua, ada dua tiga perkara yang saya perlu minta penjelasan Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, saya minta laluan sedikit saja untuk memberi penjelasan sedikit. Okey, bagi laluan sikit. Terima kasih. Terima kasih lah, okey. Okey, saya teruskan. Terima kasih. Semasa dia minta bagi dia bagi laluan, saya. Saya kata bagi laluan sikit. bagi laluan. Okey, saya mengikut Bagus, Malaysia bagus. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya minta maaf mengambil masa sedikit, tapi saya tak boleh duduk di sini dan mendengar fitnah dan tuduhan yang melulu. Pertama sekali, konsep berkongsi kuasa di negeri Sabah. Saya mau bawa sedikit memory Yang Berhormat Ipoh Timur. Apabila penggiliran kuasa diadakan 2 tahun, betul lah, itu adalah janji kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat negeri Sabah. Tetapi apabila kita melalui 2 tahun ini, kita dapati ada banyak masalah. Apabila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah mengambil tampuk pemerintahan pada tahun 2003, kerajaan negeri hanya mempunyai 100-200 juta ringgit saja. Dan sekarang ini dengan konsistennya pengalaman dan juga dasar-dasar kerajaan, 2 bilion reserve kerajaan negeri Sabah ada sekarang ini. Ini tidak termasuk duit-duit yang ada di dalam GLC dan Yayasan Sabah. Pertama. Yang keduanya, mengenai apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, saya minta penjelasan. Sewaktu Yang Berhormat Tan Sri Dompok mewakili waktu itu peluang
KDM menjadi Ketua Menteri, bukannya dia dibuang, dia kalah dalam pilihan raya. Dia kalah dalam Dewan Undangan Negeri Moyog pada waktu itu. Apabila dia kalah menjadi wakil rakyat, maka beliau tidak boleh menjadi Ketua Menteri, walaupun pada waktu itu baru 9 bulan, 10 bulan. Itu hakikatnya. Jadi penjelasan itu. Dan yang ketiga, Yang berhormat, saya ingin terangkan di sini. Sebenarnya alasan-alasan yang diberikan oleh Yang Berhormat itu tidak betul. Perkongsian kuasa masih ada di negeri Sabah. Di KSU daripada 10 KSU di negeri Sabah, 4 terdiri daripada KDM. Dan statistik telah menunjukkan dengan jelas bahawa scholarship contohnya, penerima yang paling terbesar adalah KDM. Ini adalah fakta. Dan mengenai dengan resolusi tadi yang ditanya kepada saya setuju. Resolusi referendum yang paling besar, yang paling aktif ialah pilihan raya, dan setiap kali kita menang dan pembangkang kalah di dalam pilihan raya di negeri Sabah. Itu referendum yang Berhormat minta tadi. Soalan ialah rekod 16 tahun kongsian kuasa untuk jawatan Ketua Menteri di kongsi bergiliran antara tiga kaum. Rekod ialah Kadazan 9 bulan, Perang Cina 4 tahun, UMNO 11 tahun. Inilah hakikat. Tak boleh lari daripada hakikat ini. Inilah fakta-fakta yang tak boleh dikelirukan. This is the facts. Saya bukan memainkan itu fact. It is the truth. Lebih baik kita balik Sabah sekarang. Betul. Semasa Yang Amat Berhormat menjadi memegang jawatan di April yang lepas, beliau mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan satu model ekonomi baru untuk negara kita demi memastikan Malaysia akan melonjak ke depan dan mengelakkan perangkap pendapatan peninggal dan menjadi negara yang berpendapatan tinggi menerusi penekanan ketara ke atas inovasi, kreativiti dan persaingan. Dalam bulan Mei tahun lepas, Yang Berhormat Menteri Kewangan Kedua berkata bahawa model ekonomi baru akan diumumkan dalam tempoh separuh kedua tahun tersebut. Masa merupakan intipati paling kritikal dalam pelancaran satu model ekonomi baru, dan Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan Kedua mengakui secara terus terang dalam ucapan di bulan Disember yang lepas bahawa Malaysia telah ketinggalan satu dekad kerana tersangkut dengan keadaan ekonomi yang lembab. Pada hakikatnya, 3 tahun yang lepas, Bank Dunia telah mencadangkan supaya Malaysia mengamalkan model ekonomi yang baru, menekankan bahawa negara-negara industri telah mengacu ke arah model ekonomi version 3 dan berikutan dengan persaingan yang semakin sengit di model ekonomi version 1. Malaysia tidak ada pilihan lain kecuali mencuba sedaya upaya mencapai model ekonomi version yang kedua. Persoalan ini adalah mengapakah nasihat daripada Bank Dunia supaya Malaysia berhijrah ke model ekonomi version kedua telah diabaikan selama 3 tahun, menyebabkan kita kehilangan masa yang bernilai untuk mencapai daya saingan sedunia, sehingga kan negara kita tertinggal di belakang negara-negara yang lain. Semasa negara kita merdeka pada 1957, kita merupakan negara kedua maju dalam segi pencapaian ekonomi di Asia di belakang Jepun. Hari ini GDP per kapita Korea Selatan adalah US $16,450, Singapura US $34,346, Hong Kong US $29,559, sementara Malaysia masih berada pada tahap US $7,469, dan jurang perbezaan antara Malaysia dan negara-negara lain semakin meluas, malah menghadapi risiko ketinggalan di belakang negeri Thai, Vietnam dan Indonesia. Tarikh untuk mengumumkan model ekonomi baru telah berkali-kali ditunda, dari akhir tahun lepas ke permulaan tahun ini ke bulan ini sekali, dan dengan gap setahun jawatan Perdana Menteri, dan kini ditunda lagi ke bulan Jun semasa rancangan Malaysia ke-10 dijangka dikemukakan di Parlimen. Kononnya, kedua-dua rancangan Malaysia ke-10 dan model ekonomi baru akan diumumkan bulan ini untuk mendapat maklum membahas dari orang ramai. Gangguan rancangan pengumuman model ekonomi baru sekali dengan genap 1 tahun Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri merupakan satu tamparan kepada satu Malaysia
serta modal ekonomi yang berdaya saing dan inovatif dan satu kejayaan bagi NGO dan NGI UMNO Putra DEP baru yang kini merupakan pembekal luar ada diberi outsource agenda dan NEP Putra UMNO. Malaysia dan masyarakat dunia tertanya-tanya apakah jenis modal ekonomi baru yang akan dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kononnya lebih tertumpu kepada inovatif, kreativiti dan berdaya saingan di pertengahan tekanan menentang kemajuan dan ekstremisme yang melaungkan slogan cemas seperti masyarakat Cina akan mengambil alih negara ini dalam pilihan raya umum seterusnya, dan bahawa artikel 153 perlembagaan negara akan diketepikan dan kepentingan orang Melayu apa yang dimaksudkan adalah sebenarnya kepentingan UMNO NEP Putra di pinggir